Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali pada siaran live kali ini. Semalam saya telah menerima pertanyaan daripada seorang doktor yang ingin mengenali dengan lebih dekat berkaitan nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi. Beliau adalah Dr. Nazirah dari Bangi, Kajang, Selangor. Bertanyakan berkaitan dengan Almana dan Thayyibat keluaran natural prebiotik. Beliau telah membuat tempahan melalui WhatsApp untuk gam Arabic bagi kategori Thayyibat menerusi packaging sachets. Packaging sachets ini adalah packaging yang dicadangkan bagi mereka yang selalu melakukan urusan di luar kediaman ataupun travel ke mana-mana destinasi. Packaging Thayyibat dalam bentuk sachets ini mengandungi sebanyak 14 cube ataupun 14 sachets. Setiap sachets mengandungi sebanyak 15 gram serbuk gam Arabic Thayyibat, dan secara keseluruhan Thayyibat menerusi packaging sachets ini adalah kesemuanya mengandungi 210 gram serbuk gam Arabic. Menerusi pertanyaan yang telah dilontarkan oleh Dr. Nazirah yang ingin mengenali dan mengetahui dengan lebih dekat berkaitan dengan Almana dan Thayyibat, dan untuk peringkat pertama beliau telah membuat tempahan untuk packaging sachets bagi kategori Thayyibat. Saya ingin menambah sedikit berkaitan dengan pengenalan kepada Almana dan juga Thayyibat yang telah ditempah oleh beliau, bahawa Almana dan Thayyibat adalah nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi yang mengandungi kandungan prebiotik yang paling tinggi, iaitu sebanyak 85% bagi setiap packaging, sama ada dalam bentuk sachet ataupun jar, mengandungi sebanyak 85% prebiotik, yang mana prebiotik adalah satu-satunya makanan kepada bakteria baik yang mendiami usus, khususnya pada bahagian kolon. Dan selain itu, Almana dan Thayyibat turut mengandungi sebanyak 90% serat. Begitu juga dengan mineral penting untuk keberlangsungan hidup bagi sel yang mendiami tubuh badan, yang berperanan memberikan peranan yang fungsi lebih baik kepada setiap organ yang berada di dalam tubuh. Mineral ini adalah terdiri daripada macrominerals dan juga microminerals, iaitu mineral seperti kalsium, potassium, magnesium, iron, sodium, kromium dan sebagainya adalah mineral yang penting untuk perkembangan sel di dalam badan, yang memberi fungsi kepada perjalanan organ dengan lebih berkesan. Selain daripada itu, Almana dan Thayyibat juga turut mengandungi dari segi kandungan kalsium 10 kali ganda daripada susu lembu, dan malahan ianya juga turut menghasilkan apa yang dipanggil sebagai asid amino, di mana terdapat 20 jenis asid amino yang terdiri daripada asid amino perlu dan juga asid amino penting yang terdapat di dalam Thayyibat serta pasangannya Almana. Ini adalah antara standard komponen yang terdapat di dalam Thayyibat dan pasangannya Almana yang begitu menarik dan cukup bermanfaat untuk diamalkan oleh pengguna bagi mendapatkan kesihatan yang lebih baik. Selain daripada komponen standard yang telah saya sebutkan tadi, Almana dan Thayyibat juga turut mengandungi bonus, di mana apabila anda mendapatkan Almana dan Thayyibat, selain daripada komponen standard yang telah saya nyatakan, juga terdapat bonus di dalamnya. Antaranya bonus yang boleh anda perolehi adalah ianya turut menghasilkan apa yang dipanggil sebagai vitamin B12 dan juga vitamin K2. Begitu juga dengan
short chain fatty acid atau asid lemak rantaian pendek, di mana ini adalah bonus yang menarik dan penting untuk perkembangan kesihatan, terutama pada bahagian dalaman badan manusia. Apa yang menarik tentang vitamin K2? Vitamin K2, selalunya sebelum ini kita biasa mendengar berkaitan dengan vitamin K1, dan saya ingin berkongsi berkaitan dengan vitamin K2. Vitamin K2 ini mempunyai peranan yang cukup penting, di mana antara peranan yang dimainkan oleh vitamin K2 ini adalah ia dapat menarik keluar ataupun menyerap semula kalsium yang berada di dalam saluran darah yang bertebaran di seluruh bahagian badan, sama ada dalam saluran darah dan juga di organ-organ penting dalam badan, untuk dibawa ke bahagian yang perlu disalurkan, iaitu ke bahagian tulang. Ini adalah antara peranan yang penting yang dimainkan oleh vitamin K2 untuk menarik kalsium deposit, terutamanya yang berada di bahagian organ dan juga di bahagian saluran darah, untuk pergi dibawa ke tulang. Dan ini adalah begitu baik untuk meningkatkan kesihatan dan mengurangkan risiko yang berkaitan dengan pemendapan kalsium di dalam saluran darah dan juga di bahagian-bahagian lain di organ badan. Kita dapat melihat pada hari ini begitu sukar untuk mendapat makanan yang mengandungi vitamin K2, kerana makanan ataupun apa yang boleh diperolehi menerusi sumber yang mengandungi vitamin K2 ini sudah tidak dapat diperolehi daripada sumber yang semula jadi, seperti mana haiwan ternakan yang sudah banyak pada hari ini tidak diberikan makanan yang semula jadi, tapi diberi makanan lain, makanan proses, dan ianya akan memberi kesan yang kurang baik kepada isi kandungan haiwan tersebut, terutama pada bahagian daging, di mana sepatutnya kita dapat menikmati vitamin K2 daripada haiwan yang memakan makanan ataupun tumbuhan yang semula jadi, tetapi vitamin K2 ini tidak dapat dihasilkan dengan baik apabila haiwan ternakan ini mendapatkan makanan yang selain daripada makanan semula jadi yang sepatutnya diperolehi. Begitu juga dengan kandungan magnesium. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, vitamin D berperanan untuk menyebarkan kalsium ke seluruh anggota badan. Namun tanpa adanya vitamin K2, kalsium ini juga boleh menjadi mendapan di bahagian-bahagian penting seperti di saluran darah, di organ-organ dalam tubuh badan. Bermakna kepentingan vitamin K2 ini tidak boleh dipandang rendah, kerana keberkesanannya dapat membantu menarik keluar kalsium deposit ini ke dalam ke tempat asalnya, iaitu di bahagian tulang. Begitu juga dengan magnesium. Magnesium di dalam almana dan tayyibat adalah dengan kandungan right proportion, iaitu di antara kalsium, potasium dan juga magnesium yang boleh anda dapatkan manfaat daripada pengamalan almana dan tayyibat. Tetapi jika anda mengalami ataupun kurang memiliki magnesium di dalam tubuh badan, ianya juga akan turut memberi kesan ataupun kesan yang tidak begitu baik kepada peranan yang sepatutnya dimainkan oleh vitamin D. Bermakna apabila anda mengalami kekurangan vitamin D, bermakna anda juga mengalami kekurangan magnesium. Ini adalah persediaan yang begitu baik untuk anda mendapatkan mineral yang begitu penting yang telah saya sebutkan tadi, antaranya kalsium yang mengandungi sebanyak
10 kali ganda berbanding susu lembu. Begitu juga dengan magnesium, begitu juga dengan potassium dan mineral penting lain yang keseluruhannya terdiri daripada 8 mineral utama yang boleh dimanfaatkan oleh tubuh badan manusia. Dan selain daripada itu, peranan bonus yang dimiliki yang bakal anda perolehi menerusi pengamalan almana dan tayyibat, iaitu short chain fatty acids. Short chain fatty acid ini adalah bahan yang begitu penting untuk tujuan kesihatan dan juga peranan yang boleh dimainkan oleh tubuh badan manusia menerusi organ-organ penting di dalam badan. Antara yang dapat dihasilkan oleh bakteria baik di dalam almana, di dalam usus yang mendiami khususnya pada bahagian kolon, bakteria ini akan menapai ataupun fermented prebiotik yang diperolehi, yang dimakan, lalu menghasilkan apa yang dipanggil short chain fatty acid ataupun asid lemak rantaian pendek. Dan terdapat banyak short chain fatty acid, tetapi yang paling utama yang selalu disebutkan adalah 3 daripadanya, iaitu propionate, butyric dan juga acetate. Di mana antara lain saya ingin mengulang kembali apa yang ditanya oleh Dr. Nazirah berkaitan dengan perbezaan almana dan tayyibat. Antara lain perbezaan almana dan tayyibat adalah almana lebih banyak menghasilkan acetate berbanding dengan tayyibat yang lebih banyak menghasilkan butyric. Apa itu yang dipanggil butyric dan juga acetate, dan penjelasannya juga turut boleh anda meneliti, mengetahui dengan lebih lanjut melalui carian-carian di media berkaitan dengan short chain fatty acid ini yang begitu penting. 3 komponen yang utama dari short chain fatty acid ini adalah butyric, propionate dan juga acetate. Dan bagaimana proses ataupun fermented yang dilakukan oleh bakteria baik di dalam usus, khususnya pada bahagian kolon, memanfaatkan tayyibat dan juga almana. Almana lebih mudah diproses ataupun fermented oleh bakteria baik yang mendiami usus, di mana perjalanan ataupun proses yang dilakukan begitu mudah. Selama 24 jam bakteria ini menapai ataupun fermented prebiotik selama 24 jam. Dan menerusi prebiotik almana ini, bakteria dapat menghasilkan short chain fatty acid lebih banyak terdiri daripada acetate. Dan berbeza dengan tayyibat. Tayyibat dari segi proses penapaian yang dilakukan oleh bakteria baik di dalam usus agak perlahan berbanding dengan almana yang begitu cepat dan banyak menghasilkan short chain fatty acid. Namun short chain fatty acid yang dihasilkan menerusi pemakanan, penapaian bakteria baik melalui almana dan tayyibat lebih banyak menghasilkan acetate. Namun tayyibat pula lebih perlahan diproses oleh bakteria baik yang mendiami usus, di mana proses yang perlahan ini memakan masa yang lebih lama, iaitu selama 48 jam atau 2 hari. Dan apabila proses yang perlahan namun berlangsung dengan lebih lama, ianya telah menghasilkan short chain fatty acid bagi kategori butyric dengan lebih banyak berbanding dengan almana. Dan di sinilah perbezaan antara perbezaan almana dan tayyibat. Selain daripada peranan lain yang boleh dimanfaatkan, antaranya jika anda mengalami masalah yang berkaitan dengan cirit-birit, muntah-muntah, anda boleh mengamalkan tayyibat. Begitu juga jika anda mengalami masalah yang berkaitan dengan sembelit, masalah yang berkaitan dengan gastrik, anda boleh mengamalkan almana. Dan satu lagi perbezaan
Yang saya ingin kongsikan menerusi siaran live ini, seorang pakar penyelidik almana dan tayyibat yang juga merupakan pakar antioksidan semasa beliau berada di UKM, iaitu Profesor Dr. Aminah Abdullah, telah menunjukkan hasil kajian beliau perbezaan antara almana dan tayyibat dari sudut antioksidan. Tayyibat mempunyai kuasa antioksidan 4 kali ganda lebih tinggi berbanding almana, dan ini adalah antara ciri-ciri penting yang perlu anda tahu bagi anda yang ingin mendapatkan nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi, yang tinggi antioksidan, tinggi antibakteria dan tinggi untuk fungsi immunity tubuh badan adalah tayyibat. Namun dari segi kecepatan untuk memproses menghasilkan short chain fatty acid daripada bakteria baik yang dimainkan peranan tersebut adalah melalui almana yang mengambil masa selama 24 jam. Ini dikira sebagai makanan yang begitu digemari oleh bakteria baik di dalam usus tersebut, iaitu almana yang lebih banyak mengandungi amonia ataupun gas. Dan selain itu, bagi ibu yang mengandung juga boleh memanfaatkan almana dan tayyibat. Kita mengambil contoh yang telah dikemukakan oleh pakar penyelidik almana dan tayyibat menerusi penjelasan beliau di dalam sebuah video berkaitan dengan keperluan ibu mengandung untuk mengambil almana dan tayyibat. Ibu mengandung perlu memelihara bakteria baik yang berada di dalam tubuh badan, khususnya pada bahagian kolon, kerana bakteria baik ini juga akan memberi manfaat kepada kandungan yang berada di dalam badan seseorang ibu itu. Dan apabila seseorang ibu itu mendapatkan makanan yang penting kepada bakteria baik yang berada di dalam usus, maka ianya akan memberikan perkembangan yang baik kepada bakteria tersebut, dan bakteria tersebut juga akan memberi kesan kepada bayi di dalam kandungan melalui saluran ibu. Selain daripada itu, bagi bayi yang lahir secara normal juga akan mendapat manfaat daripada bakteria baik daripada saluran ibu, dan mendapat manfaat daripada susu yang diminum, iaitu susu ibu yang terdiri daripada prebiotik. Walaupun kandungan prebiotik di dalam susu ibu tidaklah setinggi kandungan prebiotik yang berada di dalam almana dan tayyibat, dan saya mengira dalam sekitar 10% prebiotik terkandung di dalam susu ibu. Namun apabila seseorang ibu memanfaatkan memakan ataupun minum almana dan tayyibat, ianya akan memberi kesan menambahkan lagi makanan yang diperlukan oleh bakteria baik di dalam badan, dan susu tersebut tinggi dengan prebiotik. Apabila bayi yang telah dilahirkan secara normal mendapatkan penyusuan, ini akan membantu kepada perkembangan yang lebih menyihatkan bagi pembesaran bayi tersebut. Ini adalah perbezaan berbanding dengan bayi yang lahir secara caesarean, di mana melalui pembedahan ini selalunya bayi akan terdedah dengan bakteria ataupun kuman di sekeliling yang memberi kesan yang tidak baik kepada kesihatan bayi tersebut. Maka tidak menghairankan jika ada di kalangan bayi yang lahir secara caesarean ini akan ditahan di ward selama 3 hari, seminggu dan lebih, malam lagi akan diberi antibiotik, dan ini akan lebih memusnahkan lagi bakteria baik yang sepatutnya berfungsi untuk tubuh badan bayi tersebut. Dan untuk kesan yang lebih panjang, bayi yang lahir daripada caesarean ini juga berisiko untuk mendapatkan masalah berkaitan dengan penyakit kulit, penyakit usus, asma, hypoactivity dan sebagainya. Maka peranan almana dan tayyibat perlu
diambil sepenuhnya tanggungjawab dengan memanfaatkan oleh seseorang ibu yang mengandung dan juga yang telah melahirkan kandungan untuk mendapatkan nutrisi ini bagi memperoleh khasiat asid amino untuk protein yang lebih banyak di dalam keperluan bagi seseorang ibu yang sedang mengandung dan juga yang telah melahirkan anak. Itu adalah antara sedikit sebanyak yang saya ingin kongsikan menerusi siaran live pada hari ini. Dan bagi anda yang ingin mendapatkan lebih banyak lagi maklumat, saya juga turut menulis artikel berkaitan dengan Almana dan Tayyibat menerusi blog naturalprebiotic2u.wordpress.com, dan juga terdapat pautan untuk anda membuat tempahan. Begitu juga dengan tempahan menerusi blog theempiregarden.wordpress.com. Juga saya menyediakan pautan bagi setiap entry yang berkaitan dengan penghapusan bagi nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik semula jadi, iaitu Almana dan Tayyibat. Setiap entry tersebut saya memaparkan, menyertakan link ataupun pautan untuk anda membuat tempahan atau pembelian, iaitu pembelian boleh dilakukan melalui Lazada, pembelian juga boleh dilakukan melalui Shopee, melalui TikTok dan juga melalui WhatsApp. Saya sarankan anda yang ingin mendapatkan respon dengan lebih segera dapat melakukan pertanyaan atau tempahan melalui aplikasi WhatsApp, di mana dari segi penghapusan juga ianya lebih mudah dilakukan, terutamanya pada hari Jumaat, yang jika anda menggunakan pembelian melalui Shopee, kemungkinan anda akan mendapat pengiriman yang lebih lewat kerana terdapat khidmat penghantaran untuk Shopee Express tidak dilakukan pada hari Jumaat di Kelantan. Dan bagi anda yang ingin mendapatkan dengan segera, mungkin pada hari Jumaat, saya akan membuat penghapusan melalui JNT Express, di mana penghapusan menerusi JNT Express ini dilakukan setiap hari. Dan untuk akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Dan sebelum akhir, bagi anda yang menyaksikan siaran live ini, produk Tayyibat dan juga pasangannya yang satu lagi iaitu Almana lulus dari segi pengesahan daripada KKM, daripada Halal Jakim, daripada MESTI, daripada IMP, daripada ISO, daripada GMP dan sebagainya. Malahan menerusi penerangan yang dilakukan oleh pakar penyelidik Almana dan Tayyibat, iaitu Profesor Dr. Aminah Abdullah, bahawa beliau telah merumuskan bahawa Almana dan Tayyibat hasil daripada kajian yang beliau lakukan di makmal semasa di UKM, bahawa Almana dan Tayyibat ini lulus dari segi ketulinan, keselamatan dan juga kebersihan. Bermakna dengan kajian dan juga analisa yang telah dilakukan ini sudah tentu mewajarkan anda sebagai pemerhati mungkin akan menjadi pengguna kepada kedua-dua nutrisi serat larut dan tinggi prebiotik ini, iaitu Almana dan Tayyibat, untuk dimanfaatkan sebagai makanan yang boleh memberi manfaat untuk kesihatan yang lebih baik. Untuk akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nazirah dari Bangi yang telah bertanya berkaitan dengan Tayyibat dan juga Almana. Melalui siaran live ini, saya kongsikan sedikit lagi berkaitan dengan pemahaman saya berkaitan dengan kedua-dua nutrisi ini. Mudah-mudahan ianya memberi pendedahan maklumat yang lebih baik dan lebih jelas kepada beliau. Dan sebentar lagi saya akan membuat pengiriman Tayyibat. Mudah-mudahan beliau dapat memanfaatkannya dan memberi kesan yang baik untuk tujuan kesihatan secara keseluruhan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.